لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح علينا بفتوح العارفين بك اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم علمنا مما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون وأعيذ نفسي بالله العلي العظيم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله وبعد بسم الله الرحمن الرحيم ويؤخذ منه أيضا أنه لا تأثير لشيء من الكائنات في أثر ما وإلا لزم أن يستغني ذلك الأثر عن مولانا جل وعز كيف وهو الذي يفتقر إليه كل ما سواه عموما وعلى كل حال هذا إن قدرت أن شيئا من الكائنات يؤثر بطبعه وأما إن قدرته مؤثرا بقوة جعلها الله فيه كما يزعمه كثير من الجهلة فذلك محال أيضا لأنه يصير حينئذ مولانا جل وعز مفتقرا في إيجاد بعض الأفعال إلى واسطة وذلك باطل لما عرفت من وجوب استغنائه جل وعز عن كل ما سواه. Hadirin sekalian, syukur kita Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnia dia, belas ihsan dia masih memberikan peluang pada kita berada atas muka bumi dia. Alhamdulillah. Dapat kita nikmat Islam sejak lahir lagi melalui mak ayah kita. Alhamdulillah. Islam diberi kat kita pula, dia mudahkan kita taat, jauhkan kita maksiat. Alhamdulillah. Dengan Islam bersama dengan itu ada tasdik, yakin, iman di hati, mengakui bahawasanya dia sajalah ilahi dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutuskan sebagai nabi, melayakkan kita menjadi sebahagian daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Syukur diberi pada kita minat, kelangsungan, kecenderungan, haloba untuk nak belajar, terus untuk memahami perjalanan agama ni supaya benar-benar kita boleh hidup sebagai orang beragama. Alhamdulillah. Khasnya macam mana nak dapatkan iman, ilmu nak menghasilkan iman. Ilmu untuk menghasilkan iman ni tiada lain melainkan dia ialah ilmu la ilaha illallah. Macam mana nak ambil faham makna la ilaha illallah supaya benar-benar kita faham dan peraturan siapa Allah, siapa makhluk. Jangan sampai memakhlukkan Allah Ta'ala. Jangan sampai mentuhankan makhluk. Makhluk tidaklah diletakkan tempat makhluk. Allah tidaklah diletakkan pada kedudukan Allah. Tak boleh ada kesilapan meletakkan dua-dua kedudukan ni. Dan prinsip yang kita dah belajar dan faham, mestilah Allah dan makhluk takkan ada langsung ciri persamaan. Bahkan Allah dialah sempurna, makhluk
dialah naqais, sifat kekurangan pada Allah Ta'ala. Dan makhluk ni dia mesti takkan ada yang berhimpun. Macam mana konsep la yajtami'u didda ni, takkan berhimpun dua did, dua perkara yang berlawanan. Maksud tak berhimpun tu, takkan apa sifat kesempurnaan kamalat pada Allah Ta'ala tu, yang itulah kesempurnaan makhluk. Takkan ada. Awal-awal lagi wujud makhluk takkan duduk martabat wujud, zati wujud, hakiki wujud, wajib wujud. Takkan makhluk duduk tempat tu. Makhluk asal tak wujud, makhluk mungkinul wujud, jaizul wujud, itu makhluk. Pakai idhafi wujud, wujud atau jalan idhafi, sandar. Wujud Allah yang qaim bi nafsi, wujud kita qaim billah, kan jauh beza tu. Baik. Data prinsip faham, kenal makna la ilaha illallah dari sudut kata atau istilah asal. Allah juga ilah, makhluk bukan ilah. Makhluk takkan duduk martabat ilah sama sekali. Sebab makhluk dah nama makhluk, tentulah dia bukan ilah. La ilaha illallah, tiadalah ilah melainkan Allah. Allah juga ilah, tentulah Allah juga bersifat uluhiyah. Makhluk takkan boleh ada bersifat dengan sifat uluhiyah sama sekali. Tak ada ciri langsung uluhiyah pada makhluk ni, sama ada sudut zatnya, sudut sifat dia, sudut perbuatan dia, sudut milik dia. Jauh sangat makhluk ni untuk nisbahkan pada Allah Ta'ala tu, sudut zat dia, sifat dia, perbuatan dia, begitu juga milik dia. Jadi khas atas kita nak bicara ni, nak sambung mengenai kefahaman yang ambil dipaham pada la ilaha illallah tu, ya Allah juga ilah. Bila ilah ni lazim daripada dia dua kriteria besar, tentulah dia istighna an kulli ma siwahu, dan tentulah iftiqar kulli ma adahu ilaihi. Kita nak sambung ni yang kedua tu lah, menjelaskan lagi maksud semua makhluk mesti berhajat pada Allah Ta'ala. Tak ada makhluk yang qadim, tak ada makhluk yang sedia ada, bahkan makhluk asal tak ada. Allah lah yang bagi kita ada. Dan semestinya bila Allah Ta'ala bagikan jadikan zat kita, dijadikan sifat kita, tentulah perbuatan kita pun dia yang jadikan perbuatan kita, bahkan dia yang bekalkan quwwah, kederat untuk membolehkan kita membuat sesuatu. Dan bila kita buat sesuatu, kita memang nampak seolah macam kita boleh buat sesuatu, sedangkan zat kita orang Ta'ala bagi jadi, sifat kita orang Ta'ala bagi jadi, tentulah perbuatan kita pun nisbah Allah yang bagi jadi, dan tentulah milik pun. Kalau sekalipun tengok macam kita usaha, kita buat, kita cari hukum milik kita, sebenarnya tak ada suatu milik pun, melainkan semua milik Allah. Untuk apa makhluk ni? Makhluk ni tiada lain melainkan hanya sekadar pemegang amanah, memiliki segala-galanya sementara atas jalan, atas jasad kita ni, pinjaman. Dia bagi kita pinjam, dia bagi kita pakai, dia turut bahasa, dia beri sementara segala nikmat wujud, dia wujudkan kita, dia bagi kita nikmat hayat, kita asal mayat, dia bagi kita akal, dia bagi kita iradah, dia bagi kudrat, dia bagi sama', dia bagi basar, dia bagi kalam. Dan dengan itu semua sifat yang dianugerah kat kita melayakkan kita boleh buat macam-macam jenis perbuatan. Dia af'al. Nah, af'al tu sumber dia quwwah, Allah lah beri kita quwwah. Kita tak ada quwwah, la haula wala quwwata illa billah. Dan bila kita tak ada quwwah, nampak kita buat kerja, kita buat ni antara jalan suri rupa saja, tapi kederat membekal pada dia. Tak adalah apa pergerakan pun, apa saja pergerakan berlaku pada makhluk ni, melainkan semua adalah dari Allah. Kalau zat pun datang daripada Allah Ta'ala, sifat pun daripada Allah Ta'ala,
perbuatan pun mestilah daripada Allah Ta'ala. Begitu juga kalau ada asar pun, kesan pun mestilah asar daripada Allah Ta'ala. Cuma atas jalan rupa, atas jalan laluan, atas jalan sabab yang nampak kot makhluk. Jangan kita sampai tak faham bab perjalanan akidah ni, urur kita dengan makhluk, kita nisbahkan segalanya kau makhluk, terasa pula macam seolah-olah makhluk mutlak ada zat makhluk. Macam makhluk ni kita duk rasa ada makhluk yang qadim, kita pun pula tambah tak sedar pada Allah bagi jadi kita duk rasa kita ada, kita melihat, kita mendengar, tak rasa Allah yang bagi kita melihat, Allah bagi kita mendengar. Makna iman macam mana nak ada kita ni? Wajib belajar, faham dan faham maksud la ilaha illallah ni, banyakkan zikir dengan hati hadir, rasakan diri kita ni fakir, tak pernah ada pada kita ni melainkan semua kurniaan pada Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala tu nisbah dia memberi kat kita sangat hampir. Semua apa yang berlaku pada kita ni, setiap masa, setiap detik, saat ni kena kita tauhidkan Allah Ta'ala, antara kaedah dia dengan banyak berzikir. Baik, jadi sikit macam itulah sebut di awal ni. Khas kita nak bicara masih nak ambil faham daripada iftiqaru kulli ma adahu ilaih. Terjemah disebut wa yu'khadhu minhu, diambil faham, ambil faham, wa yufhamu, dipahamkan daripadanya, daripada iftiqar kulli ma adahu ilaih. Semua makhluk mesti berhajat pada Allah Ta'ala. Antara kita dah belajar kenapa makhluk mesti hanya berhajat pada Allah. Allah satu, makhluk ta'adud. Mustahil Allah ta'adud, yang ta'adud makhluk. Semua makhluk seramai-ramai, sebanyak-banyak makhluk ni, tak ada makhluk yang tak berhajat pada Allah Ta'ala. Ya, mesti betul prinsip tu kan. Ada benda mudah saja kita faham, tapi tengok dia nak sebut ni, ada benda-benda khasnya digunakan istilah nanti, ada puak-puak yang jahalah, yang bengong. Antara bengong tu kita lah nanti. Bila ada tempat kita bingung. Pasal tak faham perjalanan kita. Antara bengong tu apa dia? Yang tu yang menyebabkan kita boleh jadi cinta dunia, boleh kagum dengan diri sendiri, boleh ujub, boleh takabur, boleh riak, boleh hasad. Pasal apa? Pasal ada benda yang kita rasa yang aku. Itu masalah dia. Bahkan kau tak aku pun duk rasa engkau tu makhluk tu. Duk rasa engkau tu ke makhluk. Kalau duk rasa engkau tu ya Allah, kau yang beri aku, kau yang kurnia aku, kau bagi hidup aku, tak ada masalah tu. Tapi kalau engkau tu, dunia, duit engkau lah bagi aku, makan engkau lah bagi aku kenyang. Kalau engkau tu makhluk tu seolah-olah yang memberi sesuatu tak pernah hadir dalam hati. Allah lah yang memiliki segala sesuatu. Maksudnya masalah besar bagi kita ni dalam bab perjalanan akidah ni. Tak faham lagi kita ni la ilaha illallah ni. Bukan faham perjalanan tinggi-tinggi tu, asas agama pun tak erti lagi ni kan. Auzubillah. Itu dia kata dia ambil faham juga daripada makna istighna'ul ilahi, iftiqaru kulli ma adahu ilaih, berhajatnya selain pada Allah Ta'ala. Berhajatnya makhluk ke Allah Ta'ala ni. Ambil faham daripada itu bahawasanya tiada memberi kesan bagi sesuatu daripada segala kainat ni. Bahasa lain makhluk adalah kainat. Terjemah asal kainat, segala yang ada daripada kana yakunu kaunan kainuna fahuwa kainun kainani kainatun kainatan kainat. Tu kaedah kita nak tengok kalimah. Jadi tak ada apalah daripada kainat ni, daripada makhluk ni. Yang makhluk ni diberi bekas, tak ada tu dia kata sebut dengan bahasa tiada memberi bekas.
La ta'sira li syai'in. Makhluk tak boleh dengan diri zat makhluk memberi bekal. Tak ada. Kalau nampak hanya dia suri. Perkataan tu kena hafal sikit. Dia hanya pada rupa. Saya ngaji arwah batin, dia selalu sebut dengan guna bahasa makhluk ni laluan. Sakit. Siapa pergi semua? Macam mana nak semua? Carilah ubat apa? Ubat sakit kepala, sakit lutut, jangan silap makan. Sakit lutut, makan ubat sakit kepala. Apa tak jadi? Ubat tu kan? Makhluk. Tapi kena ubat yang betul. Nak buka skru pun, kau sepana tu, skru tu 12, buka sepana 14. Tak boleh buka. Betul letak lagi betul. Betul bila buka. Siapa pergi kederat? Siapa pergi akal? Nampak surinya panah tu lah. Kederat siapa? Kita lah. Siapa buka? Macam mana boleh ada pergerakan tu? Allah yang bagi kita kuwah. Buat aja. Hadirkan dalam hati la quwata illa billah. Wali tauhid. Tentu kita sembahyang usolli. Memang aku sembahyang. Takkan Allah sembahyang. Dan Allah bagi kita perbuatan. Tentulah perbuatan bahasa ke kita. Allah bagi kita kegerak makan. Aku makan. Takkanlah Allah makan. Gila apa Allah makan? Nak kufur apa? Allah bagi kederat kita makan. Bukan Allah makan. Allah dia bagi kita minum. Kita minum. Allah bagi kederat, bekalkan kederat kita minum. Dan kita boleh minum macam mana? La quwwata illa billah. Tak boleh aku nak minum ni, melainkan Allah yang beri. Itu ahli tauhid. Kita mengaji, bukan Allah mengaji. Betul? Dah mengaji, dia pula bagi bersungguh. Dia bagi kederat kita boleh bersungguh. Kita pun dia beri ada ikhtiar kat kita untuk kita menyungguh-nyungguh tu. Kita dah menyungguh, dapat pula faham. Allah lagi faham. Allah bagi hidayat. Dia yang bukakan pintu hati kita untuk kita berbuat taat. Untuk boleh buat patuh pula syariat. La quwata illa billah sendiri. Dan bila la quwata illa billah ni, selagi kita sedar ada daya upaya daripada kita, la quwata illa billah. Tak ada daya upaya ni melainkan Allah yang beri. Macam mana buat dia ada peraturan. Saya sebut awal tadi takut jadi berat lah kan. Ambil itu dulu kan. Kalau sampai timbul persoalan pula nanti, kalau kata buat jahat macam mana? Yang tu yang saya kata nanti saya suruh. Ada benda nak selesai dia. Di atas dia bagi kita ikhtiar, dia bagi kita akal. Dia datangkan Nabi, datangkan Quran, dia bagi datangkan ahli ulama. Dah dia ajar mana yang istilahnya ni ikut perintah Allah Ta'ala. Dah dibekalkan kederat. Habis itu langgar juga syariat. Yang tu bukan salah dia. Dia bekalkan kita kederat. Yang pergi tak semayang tu apa? Dia bekalkan kita kederat pergi makan babi tu apa? Bahasa mudah kan? Dia bagi kita kederat pergi ikut Wahabi tu apa? Salah lah ikut Wahabi. Salah lah makan babi. Salah lah tak solat. Bukan Allah yang bagi aku tak solat. Kalau macam tu ambil penampau lagi sekali. Allah yang bagi aku penampau kau. Janganlah marah. Tu lagi betul. Okey. Dan tu ke belakang sikit nanti. Yang ni lagi betul tu. Yang ni yang bagi betul. Jadi tiap mengaji mesti ambil panduan yang ulama dah buat kesimpulan daripada seluruh Quran hadis. Ada orang kadang-kadang dia gedik-gedik nak Quran hadis. Quran ayat ni surah ni, oh hadis ni surah ni, buka kitab gelepuk-gelepuk tebal, buka satu bodoh, tak faham, dia tak faham apa maksud. Ayat sedap je bunyi, kita hendaklah ikut Quran, bukan kita yang syarah, Allah yang kata, dia macam mana. Kalau saya lah, kalau orang macam tu jawab macam ni, Allah dalam Quran dia kata apa? Allahu nurus samawati wal ard. Allah adalah cahaya langit bumi. Jadi Allah kata Allah cahaya. Kau jawab tengok, apa akidah kau? Allah tu apa? Allah cahaya. Silakanlah berakidah gitu. Bukan kita yang kata. Siapa kata? Dia siap bagi soalan lagi. Siapa lagi kenal Allah Ta'ala? Allah lagi kenal ke kita lagi kenal Allah Ta'ala? Baik.
Aku gunakan Quran. Yang kau nak kata Allah lagi kena. Kau jawab dengan Quran juga. Allahu nurus samawati wal ard. Allah ni nur. Dia yang kata dia nur kan. Jadi Allah apa? Allah cahaya. Salah satu nama orang salah An-Nur. Betul? Siapa nama kau? Nama Lena ke? Lona ke? Tu buang ujung lah Lena tu. Lana tu. Lena ke? Lana ke? Benda saya sebut ni. Kau jawab ni. Allah yang kata dia cahaya. Salah satu nama dia Nur, cahaya. Allah ni kalau yang kali cerita je lah, senang. Allah cahaya. Allah duduk atas arah. Wah itu. Allah ada muka, Allah ada tangan. Bukan saya cerita, Allah yang kata. Aku nak dengar kau cakap. Dan memang kau cakap macam tu pun. Tapi nak fokus khas Allahu Nur tu. Saja situ kot. Kau tak bisa dengar kan. Macam cerita ni. Duk sibuk Allah, kata Allah atas arah. Allah juga yang kata dalam Quran, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah ni satu ke banyak? Ada tempat inna ilahakum la wahid. Wa nahnu ni kami. Allah ni banyak. Okey, satu ke banyak? Jawab. Bukan saya kata, Allah yang kata. Dia yang kata wa nahnu, kami banyak. Kau jawab. Mesti ada jawapan. Mesti ada jawapan. Macam mana nak hilangkan kontradik ni? Wahid, tu nahnu ramai. Macam mana nak selesai? Nak jawab pakai Quran. Jawab pakai Quran. Tak usah buka kitab. Pakai Quran. Awak dia jawab ke mana? Sajalah nak dengar kan. Buat tu kadang sebut Quran. Buka kitab ulama je. Buka kitab ulama je. Buka kitab ulama lah tu. Bukan dia pergi buka kitab betul-betul untuk faham apa maksud ulama. Dia buka yang mana yang part untuk itu dia boleh pakai. Yang lain apa tak pakai. Yang mana yang belaga dengan dia, tahu yang ni dia cenderung pada Asy'ariyah dan Maturidiyah. Alah. Lompat macam ni, lompat tu, bagi lutut. Saya tak boleh, saya geram dengan tu. Ni kita nak pergi faham ni. Satu, kita nak faham Quran dengan keupayaan kita sendiri. Bukan mudah. Satu, kita baca kitab seumpama macam ni untuk faham. Boleh je faham Quran, bahas banyak. Orang bukan faham. Orang yang tak faham tu, tambah orang yang duk mengikut golongan sesat macam tu, pada dia terbaik, bagus, mantap, penjelasan yang jelas. Ya Allah, astagfirullah. Alhamdulillah. Dengarlah. Atas kita bicara ni, tu dia kata, la ta'sira li syai'in. Masa kita nak ambil faham la ilaha illallah ni. Satu orang yang faham sungguh-sungguh maksud la ilaha illallah ni. Bila Allah tu dia ilah, makhluk ni tak duduk tempat ilah. Kita ni zat kita pun bagi jadi. Yang tu lah cukup dah dalil akli. Kan? Nisbah dia yang sebut ni Allahumma salli nisbah dia nak sebut ni khas nak sebut tentang fi'li, tentang perbuatan tu, tentang asar, bukan perbuatan pun, tentang kesan daripada perbuatan. Bahkan dalam kaedah perbuatan, kaedah dia ajar dalam syarak, la quwwata illa billah, lah cukup dah untuk faham kat kita bahawasanya takkan ada apa-apa harakah, apa-apa pergerakan ataupun fi'lun, perbuatan yang keluar daripada makhluk ni, melainkan semuanya adalah dengan daya upaya keupayaan Allah yang beri kat kita. Mesti punya hak tu. Tak boleh nafi langsung hak tu. Jadi bila apa yang pergerakan, perbuatan tu datang daripada kita, kita sebut dia, kita makan, kita minum, itu memang kita. Jangan nisbah pula ke orang Ta'ala, Allah makan, Allah minum, Allah mengantuk. Dah. Kita mengantuk, kita bodoh, kita bingung, kita lapar, kita makan, kita minum, kita solat, kita zikir, kita mengaji, kita mengajar. Perbuatan yang keluar daripada kita, perbuatan kita lah. Tapi quwwah tu Allah bekalkan kita. Quwwah tu dia punya. Itu kat kita. Lepas tu kita makan nasi. Macam mana? Itu kat nasi kat kita. Kita semayang. Untuk bila kita semayang dapat pahala. Sekali tengok macam mana? Macam mana kita dapat pahala? Aku semayang, akulah dapat pahala. Tengok satu sudut macam tu lah kan. Tapi kalau faham la ilaha illallah, kita boleh semayang tu. Siapa pergi kedengar? Allah. Untuk
kita dapat pahala tu apa sebenarnya? Limpah kurnia Allah Ta'ala bagi yang nampak rupa kita semayang. Tapi sebenarnya kita pun dia bagi ada sifat kita, perbuatan kita, ilham kat kita, taufik hidayat dia beri, bekalkan kita kederat pula boleh semayang. Dia janji pula pahala kat kita, nampak macam kita layak dapat pahala. Yang kita semayang itulah kita diberi pahala layak dapat syurga. Nampak macam tu lah. Suri rupa. Tauhid ni mengajar kita faham tauhid lah. Ma'asa kat Allah Ta'ala. Apa dia? Semua tu fadlullah. Zalika fadlullah yu'ti man yasha. Semua limpah kurnia Allah Ta'ala. Dia boleh beri pada siapa dia kendaki. Alhamdulillah, dia bagi lalu kot kita. La ilaha illallah. Baru boleh menzahirkan kehambaan diri pada Allah Ta'ala. Jadi tiada memberi kesan dan bagi sesuatu daripada segala kainat ni pada sebarang kesan pun. Bahasa Arab ni kalau kita perhati tu, Masya Allah, dia punya bahasa tu kemas tak kira, gilanya bahasa tu. Macam mana? La ta'sira li syai'in minal kainati fi asarim ma. Tu bahasa asarim ma ni pada apa-apa kesan. Apa-apa nama kesan, kecil ke besar ke, yang nampak kita ikhtiari ke itirari ke, apa-apa nama kesan bekas nampak daripada kita. Bahkan kalau sekalipun kita ambil pisau, kita potong, kita yang potong ni, kita potong ni, contohlah, kita yang hirih ni. Siapa yang memutuskan? Bukan pisau ke? Pisau laluan untuk putus. Tauhid nak dapat sampai macam tu, la haula wala quwwata. Bismillah. Hati hadir ke Allah Ta'ala. Sabab buatlah. Takkan pegang itu, Allah lagi putus. Bodoh itu. Ambil pisau potong lah. Alat untuk putus. Alat. Bagilah berkakas betul. Macam mana suara boleh kuat ni? Pembesar suara. Untuk tutup, Allah lagi besar suara. Yang buat bodoh gitu. Sabab buatlah. Ini peraturan alam. Peraturan sunnah ni siapa buat? Allah buat sunnah ni kan. Sunnatullahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li kalimatillah. Takkan berubah sikit pun peraturan ni. Pasal ni peraturan dia, sunnah dia buat. Macam mana bodoh dia hantar nabi rasul bagi kita cerdik, bagi pandai, bagi sebab hidayat. Siapa bagi hidayat? Allah. Rasulullah sebab hidayat. Macam mana pun ada ketika Allah Taala sebut innaka tahdi ila siratim mustaqim. Kau lah Muhammad tunjuk jalan yang lurus. Kenapa kata Muhammad tunjuk jalan lurus? Jawab. Bukan Allah ke petunjuk? Jawab. Tidur ke apa ni? Kenapa kata Nabi Muhammad petunjuk? Ke Allah Al-Hadi. Masa yang sama Allah Ta'ala kata innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Bukan la tahdi. Innaka la tahdi. Lam tu lam ibtida tu innaka la tahdi, macam innal insana lafi khusrin. Lam lafi ke lam ibtida tu. Wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Engkau ni memang kau sungguh-sungguh dapat beri petunjuk pada jalan yang lurus. Jalan yang lurus. Kenapa Nabi Muhammad pula bagi petunjuk? Bukan Allah bagi petunjuk. Jawab. Laluan petunjuk. Ya mazharul hadi, laluan petunjuk. Ni bisa potong. Siapa pergi putus? Siapa yang memotong? Akulah memotong. Alat dia pisau. Potong-potong tak putus. Macam mana? Yang buat bodoh, ambil batu asah lah. Tak ada cari yang tu. Tak ada yang tu. Sabab. Potong. Oh, tajam. Potong. Buat sabab. La quwwata illa billah. Baru hidup dengan jadi ahli tauhid, sentiasa tauhid. Ni siapa buat peraturan besi dengan besi ni? Tak, besi ni yang dia nipis, besi ni tak nipis ke? Nipis juga. Ini tak rosak ke? Rosak juga.
Ada peraturan dia, tapi nampak yang ni lah menang. Oh, tajam. Buat pun bismillah. La quwwata illa billah. Walaupun tengok depan mata ni, tengok dengan saksi dengan mata ni, seolah-olah kita yang buat, pisau yang buat kan, suri, rupa, lalu kan. Apa? Makhluk fakir. Kita pun tak boleh potong, tak ada, tak ni. Ni saya tunjuk ni, saya seolah-olah pisau, buang pisau tangan. Boleh putus. Try betul tak? Bukan Allah ke mau putus, bukan tangan ni laluan. Try lah ni. Tapi kalau Allah Ta'ala kendaki boleh tak? Tapi sunnah ni takkan jadi macam tu. Kalau jadi pun yang orang istimewa. Kalau yang ni boleh tak tangan tak boleh, tangan ni memang tak boleh, pisau boleh. Allah Ta'ala bagi jadi tongkat Nabi Musa tu. Belah laut. Tongkat boleh belah laut. Itu mukjizat. Mencari adat. Itu tukar peraturan asal sabab. Takkan tunggu mukjizat baru nak. Oh la quwwata illa billah. Walaupun duk buat dengan peraturan sabab tu. La quwwata illa billah. Ini ahli tauhid. Ahli tauhid bukan tunggu mukjizat baru mengaku orang Ta'ala. Ahli tauhid ni sekali pun tak lihat benda-benda yang mukjizat, benda yang mencari adat. Benda yang duk beradat pun dia tak i'tiqad di atas adat, tapi dia i'tiqad kata Allah yang bagi jadi adat. Ini kaedah kita tu dia yang sebut. Kaedah kita di atas zat kita pun Allah Ta'ala bagi jadi, sifat kita pun Allah Ta'ala bagi jadi. Perbuatan kita, kederat pun dibekalkan kepada kita untuk boleh buat apa yang kita ada, diberi ikhtiar untuk buat apa kita kehendaki. Hasil daripada apa yang kita dapat tu sebenarnya tiada lain melainkan adalah limpah kurnia daripada Ilahi. Nampak rupa kita, atau sekali lagi, nampak suri rupa kita, lalu kita tu. Saya ngaji kalau arwah parti, saya sangat suka bahasa tu. Kita ni lalu ya. Tu yang tutup kita kalau arwah parti lah, saya sebut tu pasal kita ngaji dengan dia banyak, dia sebut asuh bab tauhid ni. Kalau kat situ kita apa? Dia macam tutup guru Allahumma salli. Arwah tu kenali pun kan. Dia kata alayyal qiraah wa 'ala Allahil futuh. Kata ni. Aku ni tukar baca, Allah bagi faham kamu. Tapi tak ada lah baca macam ni. Allah bagi faham. Bukan macam tu. Cerita Rasulullah dia tabligh. Bukan dia tabligh bodoh-bodoh. Berimanlah dengan Allah Ta'ala. La ilaha illallah. Bukan bodoh itu. Cerita satu. Terang-terang. Detail. Buat sahabat betul-betul. Dapat hidayat cerita. Hujah, alasan. Dahu macam-macam. Dengan mukjizat lagi. Macam mana? Innama alainal balaghul mubin. Nabi Rasul. Akidah dia. Dia tak rasa pun. Tengoklah aku sampai macam ni. Takkan orang tak faham lagi. Yang tu pun orang engkau macam. Itu nak menunjukkan bukan kita bagi petunjuk. Kalau ada pun. Wa innaka latahdi. Kau bagi petunjuk ni macam mana? Laluan petunjuk. Ni laluan potong. Ni laluan faham. Ni laluan kenyang. Ni laluan hilang dahaga. Ni laluan sembuh. Ni laluan dapat cahaya. Ya cerah ya. Matahari kan? Matahari laluan. Tengok matahari, makhluk Allah lagi tu. La ilaha illallah. Nak boleh sentiasa tauhid ni. Tu jalan nak tauhid apa? Semua makhluk ni laluan sebenarnya dia alamat ke Allah Taala. Itu Allah Rabbul Alamin. Antara mana alam ni tanda. Alam ni antara mana dia? Tanda. Alam alima ya'lamu ilman alamatan. Antara masdar dia. Alima ya'malu alima. Ada alima dah. Alam betul lah dah. Betul dah saya sebut dah. Amila. Bukan buat amal. Alima ya'lamu ilman alamatan fahuwa alimun alim
yang mengetahui. Alam tanda. Itu Allah Rabbul Alamin. Dia lah mentadbirkan semua tanda-tanda. Kita pun alam. Kita ni tanda. Tanda apa? Alamun ala wahdaniyatillah. Alam dia tahu wahdaniyah Allah Ta'ala. Wahdaniyah apa? Ni kita dah bercakap. Wahdaniyah afa'al. Wahdaniyah asar ni. Apa dia? La ta'sira li syai'. Nampak macam pokok keluar oksigen. Memang tak nampak pun oksigen keluar pada pokok. Atas teori sains aja. Kita ahli sains cakap kita beriman. Iman yang ulama kita ajar kita untuk iman, tak beriman. Atau belik lah. Oh, fotosintesis. Apa dah? Proses pernafasan. Kabel bebaskan karbon dioksida. Tak nampak terbakar pun, tapi yakin berlaku proses pembakaran dalam badan kita. Oh, yakin nak mampu. Tapi dengan Allah Ta'ala ni, mampu. Bahasa kasar saja macam tu lah. Mampu kita pun tak mengaji tauhid. Betul, mampu. Yang sains mengaji sungguh-sungguh, bertahun-tahun mengaji sains. Tauhid tak mengaji. Ngaji pun sekali-sekali. Tu pun dengar tak ada hati. Tu pun tak faham lagi. Astagfirullah. Kalau kita faham betul ni makhluk mesti makhluk. Makhluk tak ada perbuatan sendiri, makhluk tak boleh ada zat dia sendiri, makhluk tak boleh ada sifat dia sendiri, makhluk tak boleh diri makhluk tu ada asar dia sendiri. Mana boleh. Zat dia pun tak boleh ada sendiri. Satu atas itikad bila zat pun berhajat pada Allah Ta'ala, sifat pun tentu berhajat pada Allah Ta'ala, perbuatan pun tentu berhajat pada Allah Ta'ala, kesan daripada perbuatan pun berhajat pada Allah Ta'ala. Jadi tengok dari segi urutan tu, zat, sifat, perbuatan, asar, hasil daripada perbuatan ni, yang ni lagilah lemah nak disebah pada makhluk. Zat makhluk pun kata kita memang datang daripada Allah Ta'ala. Takkan asar ni hakiki makhluk punya. Boleh? Faham? Semua tu penjelasan tu untuk memudahkan kita nak faham balik ke Allah Ta'ala tu. La ilaha illallah. Khas nak faham la ilaha illallah ni kan? La muftaqira ilaihi kullu ma adahu ilaihi illallah. Tak ada satu pun yang semua makhluk mesti berhajat pada dia. Melainkan Allah Ta'ala. Berhajat sudut mana? Zat, sifat, afal ni. Asar. Nak faham asar ni. Asar. Melainkan mesti kesan tu kata dia bahawasanya tiada kesan bagi sesuatu daripada segala kainat ni pada sebarang kesan pun tu disebut la ta'sira li syai'in fi asarim ma. Tu bahasa asal nak sebut tadi lah. Pada kesan apa-apa kesan sekalipun. Baik faham tu kesan baik atau kesan buruk. Apa kesan sekalipun. Sama ada syaqi ke sa'id ke, orang celaka ke bahagia ke, macam mana boleh jadi bahagia celaka? Semua ketentuan Allah Ta'ala azali. Tu kita tu antara beriman qada' qadar tu. Macam mana pun beriman qada' qadar bukanlah duduk beku bodoh je. Allah Ta'ala tentu azali dah. Tunggu je lah. Kalau kita tak mengaji pun kalau pandai juga. Baguslah macam tu punya kira. Kalau itu lagi lapar lagi, tunggu je lah nasi turun pada langit, kedebuk je tu. Kalau dia nak bagi, tak bagi sudah, macam tu. Bodoh gitu. Yang tu pandai lah bodoh. Ni, pergi mengaji, kenapa membodohkan diri tak pergi mengaji? Sikit, alasan tu. Jadi makhluk, syaitan ni, boleh nafsu ni, dia akan paling pergi kotor. Bak makan, pandai lah cari. Bak hidayat, tunggu nak menanti. Patutnya macam mana? Bak rezeki lah, tawakal, tunggu je. Burung, babi pun ada makan. Tapi babi tak dapat hidayat. Kita kalau duduk bersungguh pun kadang tak dapat hidayat. Jadi pergi cari bersungguh-sungguh sahabat-sahabat hidayat. Dan dia tak pernah mungkiri siapa yang pergi cari sahabat-sahabat hidayat. Tapi rezeki siapa cari belum tentu dapat. Belum pasti yang dapat. Tanam pokok, yang mana tanam, tu babi pokah. Kan? Malam tadi kami semak tu. Tak kira tanya Ustaz mana pokok nyon simpan depan rumah, pokok babi seekor tak usai. Bubuh yang belakang tu pokah baik. Itu yang pokok besar depan rumah tu. Ada kami nak sembah ni Ustaz mana tak ada tadi.
Ya betul. Mana kita buah dia tahu. Kena niat, terusan niat tanam, niat letak. Tak apa kot. Sajalah sebab tu. Try tengok aku nak jadi kan. Tapi kaedah kita macam mana? Buah pagar. Tak cukup plastik, buah kawat. Tak buah kawat, buah besi, petri. Kan? Cari sabak yang sabak kan? Buah tali pencuri masuk, buah kawat pencuri masuk, buah pagar elektrik masuk agak lagi. Nak buah apa lagi? Tunggu tu bedil. Buat sabak lah. Sabak. Tak buah anjing seekor untuk nak jaga kan? Ada boleh ke bola anjing? Syariat syarah banyak untuk jaga tanaman, jaga salah kan. Harus bela binatangnya tu, walaupun ada larangan dari sudut saja bela, tapi ada maksud syar'i dibenarkan untuk bela. Dia bagi binatang untuk jaga ternakan, untuk jaga harta benda, jaga ternakan, jaga tanaman supaya tak dimusnahkan oleh binatang perosak tu, harus bela syariat. Tengok terpelihara semua. La ilaha illallah. La ilallah balik. La ilaha illallah balik. Syariat. Yang tu jangan dibenarkan. Yang mana tak dibenarkan untuk bela, jangan bela. Ni bela hantu raya, bela tuyul. Bela tak? Siapa dia suruh bela hantu raya? Hantu dia jaga tanaman. Itu la ilaha illallah punya kaedah ke? Muhammad Rasulullah punya kaedah ke? Fi asarin wa illa lazima an yastaghniya dhalika al-atharu an maulana jalla wa azza. Kata dia, sekiranya tidak tu wa illa tu cuma bahasa disebut sini, melainkan mesti tidak ada satu, tiada kesan pada makhluk tak boleh beri bekas apa-apa pun, melainkan mesti kesan tu, bekas tu, maksudnya kesan daripada perbuatan makhluk tu, melainkan mesti kesan itu tidak memerlukan. Bahasa dia tu terbalik sikit lah. Bahasa terjemah tu Arab dia betul. Wa illa lazima, kalaulah, melainkan kata dia, kalaulah tak dikatakan bahawasanya makhluk ni tak boleh memberi bekas sama sekali, nescaya akan lazimlah yastaghniya zalikal atharu an maulana jalla wa azza, akan tak berhajatlah asar tu kepada Allah Ta'ala. Untuk hajat apa? Hajat pada makhluk. Sebab makhluk tu sendiri boleh buat. Allah Ta'ala buat matahari, bukan Allah cerahkan, tapi matahari cerahkan. Maksudnya matahari tu tak perlukan Allah Ta'ala untuk cerahkan kita. Ada pula matahari tu Allah Ta'ala bagi. Jadi takkan matahari bagi cerah, matahari tak hajat pada Allah Ta'ala untuk matahari cerah. Ada pula macam tu kan. Akal pun tak munasabah. Apatah lagi akidah ni tak betul sama sekali kan. Cuba tengok bahasa tu, bahasa terjemah tu. Dia kata tiada memberi kesan bagi sesuatu daripada segala kainat pada sebarang kesan pun, melainkan mesti kesan itu tidak memerlukan daripada Maulana Jalla wa Azza. Boleh? Faham? Macam tak kena lah bahasa tu. Ada benda tu tinggal tu. Patutnya macam ni. Tiada memberi kesan bagi sesuatu daripada segala kainat pada sebarang kesan pun, sekiranya tidak, bukan melainkan tu, illa tu. Illa tu, situlah dia masalah tu. Illa tu. Bukan illa tu, bukan makna melainkan. Illa tu asalnya illa, sekiranya tidak. Situ. Orang nampak terjemah masalah. Tak, kita pun tak berarti. Terjemah masalah situ lah. Illa tu bukan melainkan. Illa tu asalnya illa. Tapi bila idgham kan, kaedah qad, tulis dengan illa. Tapi illa tu bukan melainkan, tapi asalnya illa. Apa asal dia? Jika tidak. Jika tidak tu bukan melainkan. Jika tidak, lazima, mestilah, melazimkan kesan tu tak memerlukan daripada Maulana Jalla wa'ala. Betul.
Bukan melainkan tu, jika tidak. Inilah tempat-tempat kantoi faham terjemah kalau tak reti dengan kaedah usul Arab kan. Ini ya. Itu yang tambah pula jumpa Maulana tu. Yang ni Allah Maulana Jalla wa Azza. Ada orang ada nama Maulana, pening nak mampus. Susah hati kita. Na'udzubillah. Ya Allah. Kalau Allah memang Maula, zalika bi anna Allah maula allazi, Allah ni maula allazina amanu, dialah yang mentadbir orang yang beriman. Wa annal kafirina la maula lahu, orang kafir tak ada maula bagi mereka. Sikitlah bahasa-bahasa maula tu. Memang asal maula nisbah pada Allah Taala pun maula, kat Nabi Rasul pun maula. Maula ni antara makna banyak dalam bahasa Arab. Ada wali makna isim fa'il, wali makna isim maf'ul, panjang syarahan dia tu. Jadi asal sikit bahasa tu lah. Jadi ilah di situ bukan melainkan, tapi ilah tu jika tidak, mestilah akan melazimkan kesan tak perlu kepada Allah Maulana Jalla wa Azza. Kalau kata matahari boleh mengeluarkan cahaya dengan zat dia sendiri. Jadi cahaya matahari lah. Kenapa Allah Ta'ala pula? Jadi seolah-olah matahari ni boleh bagi cahaya dengan diri sendiri tanpa berhajat pada Allah Ta'ala. Matahari tu pun sendiri Allah Ta'ala bagi jadi. Takkan cahaya yang ada matahari tu sendiri buat cahaya dia. Boleh? Faham kan? Kita ni Allah Ta'ala bagi jadi kita. Bila dia bagi yang kat kita, ada sifat kita, ada perbuatan kita, bila kita buat, takkan perbuatan kita yang kita sendiri ni pun Allah Ta'ala bagi jadi, takkan kita yang buat perbuatan kita dengan perbuatan kita tu jadi sesuatu dengan perbuatan kita yang tak ada kena-mengena dengan Allah Ta'ala. Mana mahu ya? Boleh? Satu yang sebut Quran, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah jadikan kamu dan dijadikan ma ta'malun, apa yang kau buat Allah yang bagi jadi. Dia ialah khaliq af'al. Nisbah af'al boleh terbit, boleh keluar, boleh terhasil. Allah khaliqul af'al. Ini kaedah tauhid kita. Kat kita bila kita buat, kita dipanggil kasibul af'al. Kita kasbu, pembuat perbuatan. Allah dia yang creator. Dia adalah yang menciptakan perbuatan. Dia buat perbuatan hakiki. Bahasa Melayu kadang disangkut sikit, bahasa terjemah tu lah. Kita ni atau buat atas jalan sababi, atas jalan asari, atas jalan wasiti, laluan. Tu kalau bahasa saya sebutlah nama tu tu kan. Kalau arwah Pak Tilu memang dia duduk sana, bahasa dia duduk lalu. Kita ni lalu. Saya duduk ngajar ni, tahu pandai. Siapa bagi pandai? Allah. Saya ni apa? Laluan ni. Lawan ya. Ini alat kita canggih-canggih apa ni? Carilah alat canggih, belilah. Pakai. Oh tidak jadi elok macam mana? La haula wala quwwata illa billah. Pujilah Allah, alhamdulillah. Pasal apa? Apa yang kita beli ni laluan untuk jadi sempurna dan baik. Bagi semua siapa? La ilaha illallah. Macam mana boleh? Takkan alat sendiri dia sendiri boleh menyebabkan jadi sempurna? Bagi-bagi saja pakai. Rosak lagi. Putih wayar lagi, kena beli baru. Benda baru macam ni lah, berubah-ubah kan. Yang kekal apa? Allah. Tak berubah. Allah dia yang muassir, dia yang beri bekal pada satu makhluk. Lalu nampak dia suri rupa Jadi semua sebut dengan bahasa begitu tu supaya kita dapat tauhid tu. Dapat tauhid tu khas nak mana? La ilaha illallah tak mana? Tauhid tak mana? Nak rasa aku ni fakir ke Allah Ta'ala, berhajat ke Allah Ta'ala. Sekalipun ada alat dunia di tangan kita, la ilaha illallah, masih fakir. Aku pun fakir ke Allah Ta'ala, tambah duit, bukan ada nyawa. Takkan dengan ada duit tak ada nyawa tu kita rasa lega dengan duit yang tak ada nyawa tu. Kita yang ada nyawa pun, la amliku li nafsi naf'an wala darra. Aku tak boleh milik pada aku manfaat dan mudarat. Aku pun tak boleh milik mudarat manfaat kat diri aku, tambah duit pula boleh memilihkan memanfaat untuk aku. Zat duit tu tak ada sama sekali. Tapi lalu duit. Laluan aja. Jadi pegangan kuat itu nanti bukan dengan aku, bukan dengan duit. Tu yang kalau dunia di tangan sekalipun, di ujung jari ya, tekan ni meletup.
boom, Amerika meletup, boom, misalnya. Apa lagi? Coronavirus meletup, boom, contoh kan. Macam mana? Bill Gates meletup, boom, macam mana? La quwwata illa billah. La ilaha illallah. Fakir. Contoh, saya sebut contoh ya. Kita tak adalah bom tekan butang meletup. Kita yang kena letup. Gamer yang letup kita, bukan kita letupkan dia kan. Itu satu hal lah. Tapi nak cerita apa ni, nak pergi faham makhluk laluan untuk Allah Ta'ala lagi. Jadi bukan melainkan tu. Sekiranya tidak, maksudnya kalaulah tak faham macam mana dia yang sebut ni, makhluk ni tiada memberi kesan apa-apa kesan sekalipun, sekarang tak begitu, jika tidak mestilah kesan tu tak memerlukan Allah Ta'ala. Tak perlu Allah Ta'ala, seolah-olah kesan ni hasil daripada perbuatan makhluk ni, seolah-olah makhluk tu dengan zat dia sendiri boleh buat sesuatu. Tak betul salah. Yang kita kena selalu istilah muraqabah, apa dia sebut kena sentiasa hadir akidah ni setiap apa kita buat. Air lapar, air lapar, dahaga macam mana? Pegang je air, bismillah. Walaupun minum air ni hilang dahaga ni, walaupun tercekik mengkelan ni, ayak macam mana? Allahu Akbar, alhamdulillah, la ilaha illallah. Buka air. Bagi lega kita Allah. Air lalu itu ya. Akidah lalu ni paling senang. Lalu. Kita nak buat macam ni. Saya bukan ada duit sekupang pun. Nak buat tapak rumah pun tak ada duit. Betul saya cakap betul ni. Saya hutang kereta ni tak habis bayar kat anak saya. Anak-anak ada duit. Apa dia memenang orang ni? Johan tu 10,000. Tak faham sudah, dengar lah. Johan 10,000, dapat pergi haji lah 10,000 lagi. Saya apa ke tak? Hak tu seorang lagi 8,000, seorang lagi 6,000. Anak-anak punya duit, saya tak ada duit. Hutang tu saya beli kereta ni, hutang duit dia apa? Tak ada bayar habis lagi. Apa nak sebut? Betul apa? Laluan. Saya pun tak ada duit, lalu bagi dia 10,000. Apa lagi? Laluan. La ilaha illallah. Jadi asal sebut ni, kita dah buat apa semua ni? La ilaha illallah. Tengok ni, la ilaha illallah. Aku tak nak fikir boleh tengok buat macam ni. Tu nak siap tu. Tinggal wiring sikit tu. Ada nak kutik-kutik sikit tu lah. Macam mana? La ilaha illallah. Tu semua dia Rabbul Alamin. Tu semua tanda dia urus, bukan kita. Kita apa? Lalu kita doa pun tak. Kalau saya ngaji kat India tak, dia memang masya-Allah orang yang memang arif dengan Allah Taala. Sampai dia kata apa? Apa yang ada kat aku ni dengan semua yang ada ni tak ada lain melainkan semua doa. Semua doa tu maksudnya apa? Semua minta pada Allah Taala. Allah yang beri semua. Dengan basirah sebut tu. Terang sebut. Semua ni doa je kata ni. Allah yang beri. Aku tak ada apa. Lalu kot dia. Memang pentadbiran dia, urusan dia. Dia ada apa? Di rumah dia, anak dia pun muskil. Mana ada duit? Tapi tengok bangunan ni. Tengok ni cantik. Tukar mamar, mozaik. Dulu kita tengok bangunan punya huduh. Lah ni semua tutup cermin, aircon. Lantai dulu kapet huda punya berabuk. Kita vacuum tu. Vacuum pun semput. Ini kena cuci. Kawasan berdebu kan. Dataran dekat. Apa? Hyderabad. Lah ni lantai mozaik, licin, panas pun sejuk. Batu tu pun kalau ada yang macam hak Mekah punya, kena panas matahari lagi sejuk. Lagi panas matahari terik, lagi sejuk lantai. Kalau ada batu tu dia boleh. Macam tu. Ya, saya memang cakap macam tu. Apa dia? Laluannya. Kata ni semua datang ni, dapat ni, apa Allah beri. Lalu kat aku.
Kerja kita buat. Apa dia? Zahirkan ubudiyah. Rasakan fakir kita kepada Allah Ta'ala. Makhluk ni apa? Tamam fakir kepada Allah Ta'ala. Sentiasa fakir kepada Allah Ta'ala. Fakir. Jadi kerja dia bagi apa? Ingatlah dia banyak-banyak. Bukan sikit-sikit, banyak-banyak. Banyak-banyak. Antara ingat itu, apa yang ditaklim dengan kita, diajar kat kita untuk ingat tu, ingatlah. Kalau cara am ni, ingatlah cara orang awam. La ilaha illallah. Nak nasyid ke la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ataupun ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ikutlah masing-masing punya jalan kan. Atas jalan khas lah. Khas. Baik. Sedangkan dia yang setiap jadi kata dia, kalau nak kata makhluk ni boleh beri bekas dengan diri dia sendiri sampai seolah-olah tak berhajat pada Allah Ta'ala. Kata dia, bagaimana boleh terjadi? Kaifah, mana mungkin macam ni? Boleh ke macam ni? Sedangkan dia Allah ni yang setiap selain daripadanya keseluruhannya memerlukan kepadanya, pada Allah Ta'ala. Atau faham kita la ilaha illallah ni? Apa dia? Makhluk tak ada sifat ilah. Allah saja juga sifat ilah. Allah saja yang wujud. Allah saja yang kidam. Allah saja yang baqa. Allah saja qaim bi nafsih. Makhluk asal tak ada. Makhluk baru semuanya. Macam makhluk berhajat pada Allah Ta'ala. Makhluk, nama pun makhluk. Baru semua. Tak ada satu makhluk qadim. Tak ada satu makhluk yang kekal, zati kekal. Kalau kekal pun Allah yang bagi kita kekal. Sedangkan Allah memang hakiki kekal, zati kekal, azali kekal. Macam mana qadim ni macam itulah baqa dia. Dan Allah dia qaim bi nafsi, tak hajat pada sesuatu. Kita ni semua makhluk dia qaim billah, berdiri berhajat pada Allah Taala. Tu itu. La ilaha illallah. Asas sangat tauhid tu. Ini bab aqaid yang memang kena mantap sungguh kat kita ni. Tambah kita kalau dekat ni bulan puasa. Bulan puasa adalah bulan paling besar untuk latih tu. Yang kita contoh kan, kita beradat dah pagi makan roti canai, nasi dah, contoh tengah hari makan lagi 10 tu 10 kopi lagi, teh tarik, Nescafe, Nescopau apa macam-macam kan. Orang ambil tu kacang lah, cucuk pisang lah. Makan malam lah. Ada yang sebelum malam pun, sebelum maghrib pun dah makan dah. Berapa kali makan masa melantak tu. Puasa lapar. Tapi hidup lagi tak mati pun. Macam mana? La haula wala quwwata illa billah. Memang makanan bukan hidup dengan aku. Tambah saya ngaji sana. Kita puasa kan. Yang kita selalu dia dah letak mindset sini. Apa dia? Kita hanya akidah dah buang mindset apa? Tak makan letih. Bila puasa tak larat. Macam kan? Dia tak. Zahirkan kuwah kita dengan Allah Ta'ala. Lembek tu. La quwwata illa billah. Memang boleh pun sebenarnya. Lawan. Betulkan mindset ni. Apa perantaraan dia? Puasa tu perantaraan dia. Tu la'allakum tattaqun tu. Oh, macam tu baru kita faham. Situ semua dapat takwa. Nak takwa tahu mana? Nak dapat takwa tu apa dia besar dia? Iman dulu dengan Allah Ta'ala. Nak iman apa? Makhluk asari nahi. Apa istilah dia? Makhluk tak boleh bagi bekas. Macam mana tak bagi bekas? Ni hidup puasa ni, tak bagi bekas macam mana? Kuat. Kalau boleh kuat pun, kuat yang Allah bagi la quwwata illa billah. Bukan nasi. Bukan aku. Siapa? Allah. Yang puasa dapat ma'iyatullah. Dapat rasa Allah sentiasa beri kederat kat kita. Bukan kederat aku. Dia bagi kederat kita. Jalan la quwwata illa billah. Tambah pula kita dah faham itu, yang sikit cerita puasa tu lah kan, dah sebut puasa tu, seronok cerita puasa tu. Itu yang Rasulullah sebut dalam hadis, disyarah oleh para ulama kita tambah yang faham dalam bab ketuhanan ni. Bila kita buka puasa, seronok. Seronok apa? Kita seronok makan. Orang ahli tauhid bukan seronok makan, ni seronok apa? Masa puasa ketak makan minum, menzahirkan sifat Allah Ta'ala tak makan minum. Allah tak makan minum. Masa kita puasa tu
Menzahirkan sifat Allah Ta'ala yang tak makan minum. Kita ni bukan Tuhan. Ada kita Tuhan gila apa? Menzahirkan sifat Allah Ta'ala. Allah tak makan tak minum. Untuk bila makan minum, apa? Menzahirkan sifat kita manusia boleh. Aku manusia ni. Aku makhluk. Aku perlu makan. Makan, buat ambil kurma makan. Yang disaim farhatan ni. Orang puasa dapat orang apa? Orang puasa ni dapat dua keterangan. Farhatun inda fitrih. Satu ketika dia buka. Itu kegembiraan dia. Ulama-ulama zahir ni apa disyarahkan kegembiraan masa buka puasa apa dia? Dia faham makan lah. Betul, kita pun faham begitu kan? Buka puasa seronok. Oi, ayam bercik ada ni, nak pasal Ramadan ni ada ni. Dah tak ada PKP lah. Pasal Ramadan apa semua ada ni. Seronok buka puasa. Macam-macam tak? Air jagung, air cendol, air soya, air Nescafe, kopi, cari semua ni, keliling. Kalau pergi kat bazar tu tak cukup cari. Contoh ialah, hatta kalau pergi buka di masjid pun, ingat bubur lambuk je. Oh, macam-macam ada. Kita seronok berbuka dengan berbagai hidangan. Orang ahli tauhid, dia bukan seronok berbuka dengan hidangan tu. Tapi dia seronok apa? Puasa menzahirkan sifat Allah Ta'ala. Bila makan, menzahirkan sifat aku makhluk berhajat ke Allah Ta'ala. Kita tak akan dengar syarahan ni, melainkan daripada orang ahli tauhid. Lain. Saya dengar tu, tersentak tengok. Macam tu faham dia. Masya Allah. Ini yang puasa orang khawas ni. Kita puasa orang awam. Seronok. Oh, makan. Ada yang makan sampai tak larat sembahyang maghrib. Benda tu, puasa kepala otak apa. Dah dengar rukun Islam ni, dia lagi belakang, lagi orang suka buat. Yang pertama tu orang tak nak. La ilaha illallah. Kita la ilaha illallah ni rukun Islam pertama sekali. Sembayang, ramai orang sembayang. Puasa, ramai orang puasa. Orang puasa lagi ramai daripada orang sembayang. Orang yang sembayang tu lagi ramai daripada orang yang mengaji la ilaha illallah. Dengar elok. Satu ramai orang puasa tapi tak sembayang. Jangan duk heran nak tu. Ramai orang buat haji, sembayang pun tak. Naik kapal terbang tak sembayang. Tambah ada ustaz bengong kata naik kapal terbang tak payah sembayang. Bola. Nanti kita sampai qada semua kata dia. Sama terbang tak ada sembayang. Ada ustaz je itu. Ada. Dia seronok pergi haji, pergi Mekah, umrah haji, umrah Mekah. Umrah Mekah. Sembayang. Puasa. Tambah nak ngaji tauhid macam ni. Ustaz ni apa duduk ajar ni? Kita makan nasi lah, ada duit, tak senang. Minum air, takkan. Air lah, minum air. Minum air lah naga. Air lah. Ajar apa ni? Astagfirullah. Naga, Astagfirullah. Satu tauhid ni, dia sentiasa daim amal. Amal 24 jam. Kat kita kuah. Tu kita buat sabak tu. Macam mana pun sabak je betul lah. Minyak tak ada kereta, jangan ambil buah diesel. Kalau minyak tu petrol, bahan api dia petrol, jangan ambil bertukar diesel. Jangan. Kalau selalu pakai diesel Euro apa? Euro 5. Sekarang dah tukar dah. Tak ada dah Euro 5. Apa? Tak tahu. Cari lah. Tak jumpa Euro 5. Dia tukar nama lah. Nama dia tukar. Diesel tu juga. Macam dulu lah. Dulu apa? Dulu mana ada Ron ni. Dulu apa? Kita pun tak tahu nama lah dulu kan. Sekutu tu nama Ron. Betul kan? Dulu apa? Minyak merah, minyak kuning kan dulu kan. Sekarang minyak yang hijau tu merah. Yang kuning tu memang kuning. Betul saya sebut ni. Sudah tu saya cerita minyak pula. Saya nak cerita apa ni saya? Bagi sabak betul lah. Minyak brek ni tu leaking ke apa kurang, jangan ambil bubuh minyak petrol situ. Tak boleh. Bagi sabak betul. Minyak auto kena buat minyak auto. Minyak manual. Minyak manual ambil minyak auto mampu Masa boleh faham saya sebut apa? Pasal apa? Mesti bagi betul.
Bila betul, jalan elok. Macam mana? Alhamdulillah. Dia yang subhanallah. Bukan makhluk yang bagi jadi semua tu. Siapa yang mudahkan kita ni? Dia yang sakhara lana hadza. Allah yang mudahkan kita semua ni. Wa ma kunna lahu muqrinin. Kami tak ada daya upaya pun nak buat semua ni. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kami semua ni pasti akan balik ke Allah Taala. Itulah tauhid. Kita baca ayat tu. Itulah tauhid. Walaupun kita naik kereta BMW ke apa ke, Rolls Royce ke apa ke, hebat macam mana pun, macam mana? La quwwata illa billah. Macam mana kenderaan naik kuda ke, gajah ke apa, naik berulang, naik Garuda ke apa esok, naik helikopter ke, Concorde ke, apa, drone kecil, ada drone besar kan, naik ada drone, jadi kapal terbang. Contoh lah, piu, jalan-jalan. Subhanallazi sakhara lana hadza. Saya ngaji ada seruan untuk guru bila ajar tauhid macam tu, kata dia apa? Jangan jadi pemandu yang berhormat dan cermat, tapi jadilah pemandu subhanallazi sakhara lana hadza. Bukan dia suruh nafikan pemandu berhormat dan cermat tu. Selalu kita jadilah pemandu yang berhormat, bercermat. Kena kempen belajar memandu, kena syarah tu lah. Dulu 8 jam, 6 jam kena dengar, berbulu dengar ni. Kempen memandu apa kan, ambil lesen. Dia kata jadilah pemandu subhanallazi sakhara lana. Kalau jadi perhemat pun kadang orang langgar kita, betul tak? Tapi kalau jadi pemandu subhanallazi sakhara lana, orang langgar kita mati sekalipun dalam pelanggaran, jadi mati dalam keadaan tauhid ke Allah Taala. Jadilah pemandu subhanallazi sakhara lana. Tuan tak tahu, saya dengar tu. Simple aja ayat dia, tapi ajar kita tauhid ke Allah Taala. Tapi itulah nak hadir dalam hati 24 jam itulah. Jadi apa kaedah dia? Zikir. Mudah Allah Taala taufik hidayah kita untuk kita mudah zikir tu. Dan antara taufik tu doa tu apa? Apa yang nak buat kita punya jalan? Mujahadah kan? Antara kaedah mujahadah ni mengaji, lepas tu kena mujahadah. Betul, bagi faham. Bila faham dia akan mudah zikir. Insya-Allah. Itu pun sabab laluan aja. Satu kena betul semua. Semua betul, nak betul. Rasanya betul, akidah. Baik. Jadi Allah Taala ni semua makhluk berhajat pada dia umuman, yang setiap selain daripada Allah Ta'ala ni keseluruhannya memerlukan kepadanya, wala kulli halin, dan di atas apa hal sekalipun. Cuma terjemah ni dan perenggan Arab tu pun ditulis wala kulli hal, perenggan lain. Kalau ikut dia duduk perenggan atas tu. Kalau saya bawa perenggan atas tu, yang ni dia bawa perenggan bawah. Patutnya ayat itu wa huwa allazi yaftaqiru ilaihi kullu ma siwahu umuman wa ala kulli hal. Berhenti dah situ full stop dah, bukan situ koma. Faham saya apa? Patutnya yang tu duduk perenggan atas, umuman wa ala kulli hal. Hadza in qaddarta anna syai'an. Okey, yang tu kau apa ni? Situ dulu, sambung nanti insya-Allah. Hadza, mau sama hadza tu. Jadi hadza tu baru kita akan perinci ni macam mana sebut malam tadi, zat makhluk tu sendiri beri bekas ke, ataupun apa istilahnya? Tu selalu lupa dah. Cuma istilah tu kita tak pakai sebelum tabiat. Ilat ataupun ilat yang menyebabkan jadi itu, tabiat jadi gitu, ataupun quwwah tu yang ada pada makhluk zat tu yang jadi macam tu. Jadi semua tu kaedah tak betul. Makhluk zat dia ke, lupalah nak sebut kalimah tu, zat makhluk tu sendiri ke, ilat ke, hal ke, hal lagi apa saya selalu lupa tu, ilat, tabiat, quwwah, tiga tu lah dia akan sebut ni. Sama ada zat makhluk,
elat makhluk, tabiat makhluk, kuah yang ada pada makhluk. Satu pun tak. Apa dia? Allah. Dia yang jadikan semua asar. Semua tu, makhluk tu, zat dia ke? Elat ke? Tabiat ke? Kuah ke? Tak. Apa dia? Allah. Yang tu laluan. Laluan. Yang tu laluan. Tu proses. Jadi kita belajar tauhid ni apa? Nak mengenal balik, cam balik, reti balik kepada siapa yang nak dirujuk. Dengan tu baru akan faham semua makhluk ni memang muftaqirun ilahi kullu ma'adahu, berhajat sungguh ke Allah Ta'ala ni. Selain pada Allah Ta'ala memang berhajat ke Allah Ta'ala. Baru kita akan dapat akidah tu. Kalau tidak, tak ada lah kita. Kita takkan rasa hajat pun pada Allah Ta'ala. Bahkan kita rasa hajat makhluk. Hatta kita rasa seolah-olah kita lah yang boleh selesaikan urusan kita. Kan masalah kita tu. Tak ada dah pahaman tauhid kita. Tak ada perasaan antumul fuqara ila Allah. Kamu ni fakir Allah Ta'ala. Tak rasa fakir ke dia tu. Jadi kalau tak rasa fakir, tentulah kita akan rasa kita roni. Kita akan rasa kita roni. Aku ni roni. Ada duit ni mengronikan aku. Bahasa gitulah kan. Ada pengikut ramai, followers ramai ni mengronikan aku. Kita akan gurur dengan harta, dengan pengikut, dengan sokongan, dengan undian, dengan harta. Oh, yang ni lah. Anak, perinak, saudara mara. Cucu berapa? Saya cucu 118. Oh, cicit 423. Oh, sajalah sebut angka kan. Anak 40. Woi, ibu 8. Oh, taklah 8 sekali kata dia. Ada yang ni mati, yang ni cerai, yang ni. Oh, ramai ya. Allah ri. Oh, tauhid tu. Ni kita satu pun tak ada. Duit pun tak ada, bini pun tak ada. Contoh lah kan. Tapi duk rasa aku pergi. Ada orang yang macam-macam ada di tangan. Tapi apa? Hadza min fadli rabbi. Dia berdoa ni ashkuru, supaya aku syukur. Ashkur, tak mau sebut belakang tu, akbar tu. Ashkurullah. InsyaAllah sambung kita. Hadza in qaddarta anna syai'an minal kainati yu'assiru bitabihi wa amma in qaddarta, panjang tu. Sebut sekali lalu. Tapi ada perincian dia. Sambung nanti insya-Allah. Sambung ni malam esok pandang pula. Pagi Senin. Semalam ni ada Ipoh. Esok subuh Ipoh. Malam esok Gerik. Masa antara tu ada urusan yang kita nak selesaikan sikit. Nak siap ke apa benda tak siap ni. Puasa tak apa hari dah. Pagi Senin. InsyaAllah. Sambung. Ada soal? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal ardha bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillah. اللهم صل أفضل الصلاة على سيد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة على سيد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة على أسأل مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك